Hello, hai. Anda kini sedang mendengarkan podcast Sinar Harian dalam segmen Deadline. Segmen yang membawakan kisah-kisah tragedi, bencana dan peristiwa hidup daripada pengalaman individu yang terbabit. Okay guys, dalam episod kali ini, saya nak bawakan kisah mengenai seorang wanita yang hidupnya ditimpa tragedi. Beliau umpama sudah dijatuhkan hukuman mati. Namun, apa yang berlaku dianggap sebagai ujian hidup yang perlu ditempuh dengan sabar. Okay guys, sempena sambutan Hari Buah Pinggang Sedunia yang disambut pada setiap hari Khamis minggu kedua dalam bulan Mac, saya akan bawakan kisah mengenai seorang survivor pesakit buah pinggang kronik yang mana buah pinggangnya dah rosak dan dah tak berfungsi lagi. Beliau disahkan mengalami kerosakan buah pinggang tahap akhir lebih 10 tahun lalu sebelum akhirnya dipanggil untuk menerima pemindahan buah pinggang pada Januari 2020. Okey, bersama saya sekarang Puan Marina Mokhtar berusia 40 tahun. Beliau akan menceritakan perjalanan hidupnya sebagai pesakit buah pinggang kronik sehingga mendapat buah pinggang baru. Apa cerita dia? Jom kita teruskan bersama Puan Marina. Okey, selamat datang ke podcast Sinar Harian. Terima kasih. Okey, sebelum datang ni tadi sebenarnya daripada hospital kan? Daripada SKL ambil darah. Ambil darah memang rutin ke? 4 bulan sekali. 4 bulan sekali. Okey, Puan boleh cerita tak pasal liku-liku kehidupan sebagai pesakit buah pinggang dari awal ni? Macam mana boleh detect apa semua kan? Okey, masa awal saya masa lepas belajar macam normal lah, kerja semua, berkahwin semua. So selepas 5 tahun berkahwin, saya diuji lah dengan diagnos sebagai pesakit buah pinggang. Masa tu saya masih bekerja. Saya kerat demam masa tu. Dekat demam antara petanda awal lah. Pergi tak expect apa-apa lagi. Tak ada. Sebab kita macam alah biasalah tu kan. Sakit biasa demam, pergi klinik panel, makan ubat, okey. Lepas tu keep on demam lagi. Lepas tu lama-lama suami saya cakap kita pergi klinik kesihatan lah. Check kan. Saya pergi klinik kesihatan Puchong. Check kat sana sebab demam masa tu. Pergi sana doktor cakap kita tengok awak ni macam lesu, macam pucat. Tapi demam lah. Cuma nampak tu lain dia punya ni kan. So dia kata tak apa, kita ambil darah. Bila ambil darah, result yang keluar dia cakap HB tinggal 5. Darah merah tu, Hemoglobin HB, okey. So 5, rendah lah maksudnya. So dia kata kita buat surat refer, hantar you dekat emergency. Okey. Dia nak pergi Putrajaya masa tu. Pergi sana, dia letak saya dekat zon kuning. Dia buat check up semualah, biasalah ambil darah semua. Dia masukkan saya dekat ward. Dekat atas malam baru dia bagi tahu dengan suami saya masa tu. Dia cakap awak punya buah pinggang dah stage 5. Saya macam cakap apa ni kan, buah pinggang. Masa tu memang tak ada knowledge, tak aware lagi lah pasal penyakit memang ni. Saya tak memang tahu cakap kurang pengetahuan langsung. Maksudnya kalau macam demam kita tahu makan Panadol semua kan. Saya fikir okey lah, mungkin sakit buah pinggang ni besok makan ubat, okey lah tu. Tapi malam tu doktor dah buat satu prosedur, masukkan satu tube untuk buat emergency dialysis. Cuci darah lah. Terus nak cuci darah sebab dah stage 5. Saya punya kreatinin dah tinggi, urea pun dah high, dah macam teruk lah maksudnya. Dah boleh buang air tak masa tu? Boleh, tapi macam dia tak lawas sangat. Dia rasa macam nak kencing lagi macam tu. Tapi dah mungkin dah sedikit lah. Lepas dah dialysis malam tu, saya punya demam tu dah macam dah kurang sikit. Saya punya batuk pun dah kurang sikit. Tapi apa pun buah pinggang tu memang dah rosak lah, dah stage 5 lah, dah out lah senang cerita. Dah tak boleh nak balik elok balik lah. So hari ke-4 doktor bagi discharge. Tapi saya kena pergi ke Serdang sebab sana ada pakar nefro, pakar buah pinggang. Okay. Saya tak ada masa tu. So saya pergi sana, doktor bagi pilihan kat saya, awak nak buat cuci darah ke cuci air? Saya pilih cuci air masa tu sebab saya nak kerja lagi lah, fikir kan macam senang. So saya pun buat air. Dia orang dah buat ni lah, operation semualah, masukkan tube semua. Saya pilih cuci air. Dia punya tapak lah untuk tapak dekat bahagian perut. Bahagian perut tu. So dah masukkan tube semua. Saya pun kerja masa tu sebulan kot lepas dah MC tu kan. Tapi kita punya majikan tak pernah faham lah dengan condition kita kena kerap MC. Lepas tu saya nak kena ulang alik balik rumah, nak buat waktu tengah hari, nak tukar kan, satu hari 4 kali kan. So suami saya cakap tak apalah, berhenti je lah kerja maksudnya. Tumpukan dekat treatment tu. So saya berhenti kerja, saya buatlah cuci air tu kat rumah. Belajar kat mana tu? Sorry? Belajar cuci air tu?
Dekat hospital. Hospital lah, Lepas daripada operation, dia orang bagi kita punya tempoh dalam seminggu ke 2 minggu belajar dengan dia orang. Saya kena admit belajar dengan dia orang. Macam bagi pandai lah. Alatan ni macam mana tu? Semua hospital supply kan. Apa dia antara dia? Air biasa ke atau air salin, air garam? Air yang tu lah, air yang ubat lah maksudnya. Air ubat. Dia ada ubat dia lah. Nak masukkan dalam perut nanti kan. Lepas tu dia punya macam-macam lah, prop dia semua kita kena belilah, penimbang ke. Kos dia macam mana? Kos dia sebab kerajaan kan taklah mahal sangat. Kalau beli sendiri? Lagipun saya ada sokso masa tu. Okey. Kalau beli sendiri macam tinggi juga kos dia. Yelah, kos kalau kita jadi pesakit ni memang costing lah orang cakap. Anggaran sebulan berapa kos tukar cuci air tu, beg apa semua kan? Sebab kita semua dah dibayar masa tu, saya tak pernah nak. Tapi kalau bayar sendiri memang kita terasa jugalah, maksudnya kos memang tinggi lah. Selain cuci air ada ambil ubat-ubatan tak? Ubat semua kerajaan bagi. Semua tapi ada memang ambil lah untuk tambah darah semua. Semua yang vitamin dia bagi semua kita ambil. Tapi daripada hospital, tak ada ambil yang luar punya. Sebab kita tak nak lagi bebankan buah pinggang tu kan. Kita apa yang doktor bagi itu yang kita makan. So makan minum macam mana? Ada kena kontrol masa cuci air, dia bagi pelepasan jugalah sebab cuci air ni. Sebab kita cuci selalu kan, 1 hari 4 kali kan. Tapi kita kena kontrol jugalah. Sebab buah pinggang kita mana rosak pun. Tak boleh makan sembarangan ke atau kena makan kuantiti yang sikit? Kita kena tahu apa yang kita makan. Portion yang kita makan. Minum minum tak boleh banyak. Kena kontrol. Sebab kita tak ada kencing. Sebab sakit buah pinggang memang kita punya urin dah ada setengah yang ada. Tapi masih sikit. Buah pinggang dah tak boleh proses. Dah tak ada proses. Macam saya terus tak ada. Proses apa ni, darah kita kan untuk buang toksik semua tu. Buang semua. So dah tak ada. So kita kena kontrol lah air. Kalau air pun ada limit 500 ml setiap hari. Saya ada dengar orang cerita ada orang sakit buah pinggang tu dia minum air sebab satu botol je. Betul. Sebab kita tak ada sikit sangat. Memang. Kalau lebih-lebih nanti takut kita punya overload, bengkak kaki, bengkak muka, air masuk dalam paru-paru. So bahaya untuk kita sendiri, nak bernafas dia susah kan. Sebab dia tak boleh jadi air kencing. Jadi dia sebab tu ada proses dialisis. Lah. Sebab tu ada proses dialisis. Daripada dialisis kita buang air yang kotor, apa yang kotor dalam badan tu. Macam hemodialisis lah, sama je. Okey. Masa kali pertama diagnosis sudah stage 5 kan, dah tahap akhir. Tapi buah pinggang tu dia nak rosak kan, dia ada proses dia kan, ikut ke kadar kemerosotan dia, tahap 1, 2, 3. Tapi masa mula-mula tahap 1 tu memang tak ada rasa apa-apa ke simptom ke apa ke? Sepatutnya macam tu. Tapi macam saya terus pergi ke stage 5. Saya tak tahu bila pergi stage 1 semua tu kan. Sebab saya masa tu saya ada darah tinggi. Cuma saya tak pernah pergi macam follow up dengan doktor. So tak ada macam doktor monitor semua tu lah. Sebab tu lah ubat so tak makan lah. Jadi puncanya doktor cakap apa? Yang hypertension. Yang hypertension tu maksudnya darah tinggi dalam waktu muda. Darah tinggi ni macam mana darah tinggi tu boleh lead to kerosakan? Sebab kita tak kawal dia. Tak kawal, tak makan ubat. Tak makan ubat. So dia macam membebankan buah pinggang tu sendiri. Jadi buah pinggang tu dia tak boleh tampung apa darah tinggi tu. So dia merosak sikit-sikit lah. Okey, lepas tu macam mana pula boleh dapat pemindahan buah pinggang tu? Okey, selepas yang ada register, memang ada register. Memang kan? Doktor hospital ada register. Lepas tu saya lepas cuci air tu, saya kena kuman. Kuman yang teruk lah, saya kena operation perut, buang darah beku semua. So doktor tak bagi buat lagi air tu, saya tukar pergi hemodialisis, cuci darah. Daripada cuci air tu tukar kepada cuci darah pula. Selepas 4 tahun, 4 tahun dengan air, lepas 4 tahun tu saya tukar pergi darah. So kena buat fistula pula lah. Tapak kat tangan tu kan. Kos pun mahal juga. Kalau kita nak tunggu yang kerajaan, nak lama. Tak nak pakai IJC yang kat leher tu lama-lama, so kita kena buat kat swasta. So kita keluarkan duit sikit lah. Biasa sekali cuci darah tu berapa kos dia? Dia punya harga tengok center, tengok pusat rawatan. Mungkin 200, 200.5. 200 ke 200 sekali rawatan lah. Kalau 3 kali seminggu, kalau sebulan dah kira lah sendiri kan. Tapi kita ada bantuan, kita ada zakat, kita ada sokso, kita mungkin ada kerja kerajaan. So tak boleh nak runsing lah orang cakap kan. Cuma kita mungkin kena cari duit juga, macam ada cucuk tambahan ke apa yang diorang nak kan maksudnya. Tapi so far alhamdulillah saya memang ada zakat dengan sokso lah. So lepas dah register dengan apa tu, derma organ tu, saya bukan under derma organ, maksudnya daripada hospital dah daftarkan. So daripada sistem tu nama naik dan HKL akan panggil kita.
HKL akan call kita, bagi tahu okey, awak boleh datang ke HKL untuk ialah next step lah, maksudnya buat proses workout. Proses workout tu maksudnya kita kena check daripada luar dalam badan kita, nak tahu tahap kesihatan kita. Memang sakit buah pinggang, tapi yang dalam lain tu tak tahu, jantung ke apa yang masalah lain lagi tu. So saya kena panggil 2017, tapi saya start workout 2018. 2018 bila dah workout tu pun ada juga masalah. Ada pula jumpa, bila dah CT scan tu ada jumpa cyst dalam ovary. So kita kena remove dulu cyst tu. Kena clean semua satu badan betul. baru tak boleh boleh nak, sebab kita nak ha. masuk major operation. Bukan operation yang biasa-biasa lah orang cakap kan. Ini macam hidup dengan mati. Sebab di bius mati kan, bius ni kan, bius tak sedarnya. So dia orang akan check, memang betul-betul check. Bila dah betul-betul dia orang puas hati, dan ada buah pinggang untuk saya ataupun yang pasien-pasien lain, baru dia orang akan teruskan operation tu lah. Dapat sebelah buah pinggang kan. So Ha-ha. buah pinggang lama buang dua-dua. Tak, masih tempat yang sama. Buah pinggang lama dia ada. Dia tak kacau. Tak ada masalah, dia takkan kacau. Dia cuma place kat depan je. Ada 3 lah. Dekat baru. Ya, kat Ada depan. 3? Ya, 3. 2 tu memang tak fungsi kan. Tapi dia duduk kat situ rosak. jam-jam. Duduk kat belakang je. Duduk kat situ jam-jam. Yang satu lagi tu Dekat depan. kat depan. Ha. Okey. So lepas dah buat pemindahan pemindahan organ tu, ada apa-apa lagi follow up ke, kena rutin yang kena buat? Memang kena follow up dengan doktor lah. Tengoklah doktor bagi berapa lama dia punya TCA, kita bagi TCA kan. 2 bulan ke, 3 bulan ke, 4 bulan ke, depend dengan kita punya result darah dan doktor. Jadi tiap-tiap minggu kena pergi jumpa doktor lah, ambil Masa darah. awal transplant seminggu 3 kali. Okey. Tapi dah lama ni dah jadi hotel lah konon-konon. Dia bagi 2 bulan, 3 bulan. Saya sekarang 4 bulan. Alhamdulillah lah. Okey. So, masa terima pemindahan tu Januari 2020, sekarang dah 3 tahun kan. Alhamdulillah. So macam mana life? Life tu dia happy sebab kita tak payah pergi dialisis. Sebab kita pergi dialisis ni bukan seronok tau. Sebab kita pergi tu macam kita gadai nyawa jugalah. Kita duduk 4 jam atas sofa tu, sambil tangan kita tengah dengan mesin kan. Apa-apa boleh jadi. Mungkin gula turun, darah tinggi turun kan, dan jadi darah rendah. So macam mungkin boleh pengsan. Macam-macam lah dia punya kesan dialisis ni sebenarnya yang orang tak tahu. Orang nampak macam senangnya kau pergi 4 jam letak tangan situ kau balik. Bukan. Korang kena rasa sendiri baru korang tahu apa. Lagi kalau orang tua. Kita ni macam muda lagi lah kira kan. Muda lagi okey lah, boleh lah. Muda orang tua, budak-budak 4 jam bukan senang tau. Bukan senang ya. Nak teruskan hidup je. Menderita jugalah. Itulah. Sengsara juga. Penuh kesabaran. So organ transplant ni pun ada jangka hayat dia juga kan. Ada berapa lama boleh pakai? Itu depend. Kita Tak boleh tahu benda tu. tak tahu. Kita kena jagalah. Kena jagalah. Kita kena jaga makan kita, kita kena jaga lifestyle kita. Maksudnya positif je lah kan. Benda tu kan kita boleh tahu. Kadang ada yang bertahan lama, lebih daripada 10 tahun. Ada yang mungkin kurang. So kita tak tahu benda tu. Janji makan ubat. Kalau tak tahu kena buat dialisis semula lah kan. Itu biasalah. Yalah, okay. So bagaimana Puan Marina menerima hakikat sebagai seorang pesakit buah pinggang kronik ni kan? Dan bagaimana juga penerimaan keluarga kan? Dulu masa awal memang saya macam kenapa aku lah macam tu kan, kenapa aku macam nak kerja lagi, macam tak ada anak lagi masa tu umur berapa? Masa 27. 27, muda lagi. Itulah muda lah, kita baru nak kerja kan masa tu kan kononnya. Lepas tu dah jadi macam tu, kita baru kahwin. Belum ada anak. Lepas tu kena uji macam ni, macam stres lah, maksudnya stres. Tapi lama kelamaan bila dah saya macam dah boleh terima benda ni, saya rasa macam bagus juga tau sebenarnya. Bila aku dapat sakit ni, sebenarnya aku dah ada positifnya. Ada hikmah dia. Hikmah dia sebab satu kita boleh belajar sakit tu. Lepas tu kita boleh share dengan orang pula. Sakit itu ramai macam nak tahu, sakit buah pinggang ni apa Dulu Google kurang. Masa zaman saya Google kurang. Paling pun kita jumpa doktor dengan nurse je. Sekarang bila ada orang sakit, kita kenal dekat FB semua kan. So dia orang akan kontak-kontak, macam mana sakit ni so kita boleh sharing kat dia orang balik apa yang kita lalui tu. Macam saya buat sekarang ni lah. Saya boleh share dengan orang kan macam tu. Ada orang macam cemur tak? Macam muda-muda dah sakit buah pinggang, kau ni buat apa, makan apa? Untuk kawan-kawan saya, setengah kawan memang ada. Ada dia orang kena macam ni, tapi saya tak pernah kena lah. Sebab saya sendiri mengaku dulu saya memang makan je apa yang tak okey kan. Macam tu lah. Pemakanan tu tak jaga.
Tu yang bawa kepada darah tinggi tu kan, yang asalnya tu darah tinggi tu. Saya punya lifestyle memang nak jogging ke memang tak ada langsung lah. Tahu, kerja, balik, tidur, makan, itu je. Macam tu. Tapi tak sangka kan daripada punca dari penyakit lain membawa ke penyakit lain yang lebih teruk. Sebab tu kita kena check doktor. Kena jaga kesihatan keseluruhan dia lah. Ada diabetik ke, ada hypertension ke. Diabetik pun adalah salah satu penyebab utama ke buah pinggang. Itu buah pinggang juga kencing manis, darah tinggi. Dia penyebab utama, kencing manis penyebab utama. Okey. Okey Puan Aminah, terima kasih kerana sudi berkongsi kisah peristiwa hidup sebagai seorang pesakit ni yang banyak up and down kan. Banyak juga info yang boleh dapat Yelah kadang-kadang orang ada penyakit ni dia nak sembunyikan kan. Betul. Saya tak nak orang tahu penyakit dia kan. Saya suka kongsi. Okey. Baiklah, demikian tadi perkongsian kisah Puan Marina, liku-liku yang dilalui sebagai pesakit buah pinggang kronik. Secara tak langsung, kisah ni membuatkan kita lebih menghargai kesihatan, nak jaga buah pinggang dan juga organ lain yang sama pentingnya. Rajin-rajinlah buat pemeriksaan kesihatan. Jangan berkira nak keluar duit. Orang kata sebab bila dah sakit lagi banyak nak pakai duit tau. Orang kata cegah sebelum parah. Okey, kita jumpa lagi di episod seterusnya. Dengarkan podcast Sinar Harian di Spotify, Apple dan Google Podcast. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like dan follow segala IG, FB dan Twitter Sinar Harian. Dan anda juga boleh ke laman web kami di www.sinarharian.com.my. Okey, jumpa lagi guys.